Masa saya beritahu dekat tuan-tuan, dia tak ada erti berhenti. Cuma orang mengubah haluan hidup yang dia pilih. Dan dalam hidup pun tak ada erti kejayaan. Saya ingat tuan-tuan, ingat gagal bererti cuba lagi. Kerana gagal adalah ilmu. Berjaya ni rumit. Berjaya ni pintu ilmu ditutup. Bila berjaya, kita tak ada apa kita nak alasi. Gagal bererti cuba lagi. Berjaya jangan raikan. Sebab kejayaan ni kalau kita raikan tak cukup. Kita rasa sebab bila kita rasa berjaya, dia meningkatkan nilai sombong yang tidak kita duga. Pandai tau, kesombongan, keangkuhan, malas, rasa macam dah best, dia susuk masuk dalam rasa berjaya. Akhirnya tuan-tuan menjadi ditewaskan oleh kejayaan. Hati-hati, kejayaan adalah pintu racun yang membawa banyak benda yang sangat teruk. Yang ketiga, saya kata adalah bila setiap kali kita berada di titik yang telah kita capai, berarti ada titik baru yang kita kena ukur. Titik ni kita dah capai titik baru. Jadi saya tak pernahlah kata dalam umur saya bekerja kuat. Ini adalah keperluan hidup. Dan saya seronok kerana saya masuk ke media baru. Saya 26 tahun hidup di media konvensional, surat khabar, 3 tahun TV, saya hidup 23 tahun. Saya start daripada wartawan, saya habis top management, CEO sampailah senior vice president. Lepas tu saya start stream. Saya start stream ni balik pada titik terendah. Dulu semua orang tahu saya stream daripada tepi jalan. Saya nak start studio, saya takut saya tak boleh bayar sewa. Saya nak start ada pekerja, saya takut tak boleh bayar gaji. Saya berhenti gaji saya dah 25,000. Saya start lah, ada anak saya. Tak boleh dihadamkan budak sekarang, lahir terus pintar. Budak dulu boleh disuruh-suruh. Budak sekarang tak boleh dihadamkan, beranak aja terus bijak. Apatah lagi umur dia 19 tahun nak panggil, saya kenalah kerja, mampulah. Jadi tiap-tiap malam dia ni, jadi paling mudah ambil set Kuala Lumpur free. Okey? Pakai Facebook free. Okey, line phone je kami kena bayar. Masa tu saya live lebih kurang top up zaman 2022, top up RM60 tahan seminggu. Dengan live 2 jam. Lepas tu saya bawa lah 2-3 buku je. Saya tak berani beli terus daripada IDBI, takut tak boleh bayar. Jadi saya buat deal dengan IDBI, satu buku saya jual, berapa komisen saya. Sebab mereka yang packing, mereka yang post. Saya start lah daripada tepi jalan. Tahu tak apa kawan-kawan saya kata? Hidup saya menyedihkan. Mereka call dan berpakat-pakat untuk tawarkan saya jawatan lain kerana teruk Zainal ni meniaga buku di tepi jalan. Lepas tu nak tawar kat saya gaji 18,000. Saya jual buku, komisen dia dah 27,000 dah waktu tu. Bulan pertama Ainul bagi saya komisen April tahun 2022, 27,000 dah. Semua orang kata saya hidup susah, duduk tepi jalan, duduk cerita inilah lalu-laluan ni, cerita sejarah dia, lalu-laluan ni cerita tentang siapa itu Haji Taib, lalu dekat laluan ni cerita bahawa Petaling Street yang kita duduk ni adalah sebahagian daripada tapak perjuangan Imam Rasul. Imam Rasul ni adalah Datuk Bahman. Datuk Bahman balik daripada perang saudara di Selangor, barulah dia terlibat dalam perang Semantan. Barulah Mat Kilau. Jadi berdiri dekat tengah coket tu. Dekat tengah Petaling Street tu. Cuma saya tak tahu di mana saja orang-orang Pahang datang membantu orang-orang Minangkabau dalam perang saudara perang Selangor 1871, perang civil tu. Jadi bila saya duduk cerita-cerita tu, saya jual buku. Dan saya aim lah 4 bulan sebab saya dah biasa buat dekat garasi kan. Saya dah tahu dah how to making money dan macam mana nak strukturkan kewangan. Saya buat 4 bulan, saya dapat cash 78. Itu pun saya tak start lagi nak buat studio. Ainul komplain pula, lembaga pengarah meeting, kenapa ada hutang dia ni sampai tak bayar. Dalam laporan kewangan ada lah debt daripada pada saya 78,000. Jadi geng-geng pengarah IDBI marah pasal apa tak bayar ni dekat dia ni berbulan-bulan. Ainul apa kata, bang, duit abang dah banyak dekat ni. Bagi Ainul banyak lah 78,000. Saya pun tengok, okey lah, saya jumpa kawan saya tu, Anwar tu, tadi yang cameraman saya tu, ni partner saya. Nuah, jom kita buka studio. Dia tu okey lah, kita buka studio. So saya set up Ziari Stream Studio yang saya dah duduk sampai nak masuk 4 tahun sekarang. Dan saya ada plan baru lagi. Jadi Pak Is lagi laju pada saya. Saya cerita malu lah kat dia. Dia start penerbitan dengan nasihat saya, main dengan loko. Bang, hidup saya dah macam Zainuddin yang tidur, kemudian demam kerana Nur Hayati bertugas dengan orang lain kan. Zainuddin yang tidur, betul loko. Kemudian saya masa nak cerita tu, saya masih ingat dia datang tu, saya ingat alamak, t-shirt pagoda, kain plekat, tidur atas katil, makan tak mau. Lepas tu, tapi saya bagilah nasihat sambil terbayangkan lepas ni kalau Faiz ikut, Zainuddin yang telah pergi ke Jakarta, lepas tu buka syarikat surat khabar.
Zainuddin yang kemudiannya bertemu dengan suami Hayati, yang kemudiannya suaminya jatuh, kemudian dia datang. Macam itulah saya bayangkan sambil duduk cerita kat dia. Kau berada dalam titik terindah sebab kau akan menyingkap, kau buat ni, kau akan melengkapkan novel yang kau minat, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi saya tak ada fikir kata work and life balance ni. Sebab saya beritahu kata you working for your life. Ibadah ni saya cerita dekat tuan-tuan, takkanlah apa yang kita buat sekarang adalah benda lara. Kalau kita ambil dalam Ayuha Awalat, nasihat pertama Imam Ghazali kepada anak murid dia yang masyhur, bila Imam Ghazali dah balik ke Tus Khorasan pada tahun 1105. Jadi anak-anak murid dia rindukan dia, sebab anak murid dia yang ditinggalkan di Damsyik ni daripada 1095 sampai 1105, 10 tahun dia mengajar di Damsyik. Dan dia mengajar pengkhususan tasawuf kerana guru fiqh dah banyak. Kemudian dia balik ke Tus Khorasan, anak-anak murid dia ni telah merasa diri mereka sempurna. Jadi anak murid dia hidup dalam ketakutan. Dulu adanya Imam Ghazali kan, sebab Damsyik nak pergi ke tempat Imam Ghazali tu 1000 km. 1000 km Damsyik nak sampai ke tempat Tus Khorasan Imam Ghazali. Sekarang Iran, Damsyik adalah di Syria. Jadi anak murid dia menulislah surat untuk minta teguran pada guru mereka kerana mereka telah berada dalam ajaran yang Imam Ghazali ajak dia jadi sempurna, semayangnya, solatnya kan. Tiba-tiba seorang anak murid dia merasa gemetar. Apakah kesempurnaan aku ini menjadikan aku berada dalam keadaan yang macam mana? Dia hantarlah surat. Jadi dalam Ayuha Awalat, saya tak bawa buku dia, duhai anak, Imam Ghazali tulis dekat intro dia, sesungguhnya bahagian-bahagian ilmu yang kamu pelajari ini adalah susah tapi mudah untuk dapat. Berarti nak belajar segala ilmu tasawuf ni, Imam Ghazali kata bahagian yang susah tapi senang dapat. Sekarang kamu minta dekat aku satu nasihat, iaitu menjaga hati. Bahagian yang senang aku nasihat tapi susah untuk buat. Bahagian yang senang aku nasihat tapi susah untuk buat. Apa kata Imam Ghazali? Adalah satu, apabila kamu bercakap, pastikan, kalau kita nak tahu ilmu kita ni, amal kita ni Allah terima ataupun tidak, apabila kamu bercakap ya, pastikan yang keluar daripada mulut kamu ini adalah manfaat pada orang lain. Kalau kamu timbang tara balik apa yang kamu cakap tidak manfaat pada orang lain, nescaya ibadahmu itu telah mengalami kerosakan. Kata kedua Imam Ghazali, semaklah hatimu. Sekiranya ada orang lain mendapat kejayaan, kebahagiaan, rahmat Allah, kalau berdetak rasa tidak gembira bagi orang yang merasa diri dia ni dah lengkap lah, dia pun ni dah amal tasawuf Imam Ghazali kan, nescaya ibadahmu itu tidak dipandang oleh Allah. Berdetak ya, kamu telah berada dalam asad dengki. Daripada 26 sifat yang Imam Ghazali kata buruk, yang kemudian Syekh Hamzah Yusof tulis balik. Kuliah dia ni kita panggil kuliah asal daripada Ayuha Awalat. 900 tahun kemudian Syekh Hamzah Yusof kuliahkan yang baru. Syekh Hamzah Yusof ni dia lahir dalam keluarga Kristian tahun 1958 di New York. Dia peluk Islam 1979. Tahun 2000-an ni dia masih hidup sekarang dalam usia 75 tahun. Dia dianggap ulama yang paling masyhur di Amerika Syarikat kerana mendedikasikan ajaran sufi Islam dalam profesionalism. Dia nak tembus dalam pasaran barat ni, dia menganggap bahawa etik yang barat sebut, profesional yang barat sebut ni tak lengkap kalau kamu tidak memahami tasawur penjagaan hati dan Islam. Berarti dia tulis kitab tu balik yang diambil daripada Syekh Maulid Al-Mauritani. Syekh Maulid Al-Mauritani ni lahir 1844 di Mauritius, tapi menjadi ulama yang masyhur di Afrika Selatan. Dia wafat pada tahun 1904. Jadi Syekh Maulid telah menulis kisah-kisah Imam Ghazali dalam bentuk sastra yang sangat indah. Jadi benda ni mempengaruhi Syekh Hamzah Yusof, dia menulis balik. Jadi dalam semua perkara yang saya sebut tentang tuan tanya, berarti selagi kalau kita baca tasawuf Imam Ghazali ni dan kita berada dalam 26 mengelak sifat tersebut, dan lepas tu kita pergi kepada jalan mujahadah, tak payah risau. Sebab dulu je pasal ada umur pencen. Zaman dulu kan orang ukur umur pencen 60 duduk masjid. Dulu 55 pencen awal pergi masjid. Cabaran hidup untuk orang Melayu tak banyak. Jadi tafsiran orang Melayu dalam kitaran hidup, lepas 55 pergilah cari Allah. Sebab orang Melayu pun ditafsir oleh guru dia, tempat yang mencari Allah ni hanya ada dalam masjid. Tapi sekarang mencari Allah ni banyak membela bangsa, mendidik, berkongsi, melakukan sesuatu, sebab kita dah diberi tentang dunia yang lebih luas. Jadi saya anggap apa pun daripada rumah sampai sini saya bercakap dengan tuan-tuan ni, saya sentiasa berharap Allah terima dalam satu daripada 3 perkara yang selalu dipesan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah ada 3 perkara saja yang Allah suka. Ditanya oleh para sahabat apa yang Allah suka, Rasulullah kata ada 3 perkara. Berilah makan pada orang lapar. Yang kedua, ziarahlah orang mati dan orang sakit. Yang ketiga, beradalah dalam majlis ilmu. Jadi kita harap kita berada di takut yang ketiga lah. Sebab itu majlis yang kita ada ni ilmu, bercakap satu perkara yang dekat kita pun ada manfaat, pada orang pun ada manfaat. Jadi saya tak pernah berfikir tentang work and life balance. Saya menganggap kata work is a part of life. Life never been a part of work. Tapi work ni automatic be a part of life.
Tapi life tak pernah menjadi sebahagian daripada work. Faham sebab dalam life kita ada keluarga kita, ada anak kita. Tapi work ni a part of life. Dia bukan separate. Work ni satu cabang daripada life. Kemudian lepas work ada family. Lepas tu ada sosial. Okay, barulah kita buat cut off. Macam saya kata, tak semua orang boleh memenuhi semua perkara. 2012 saya terpaksa buat cut off. Sebab saya ada mengalami headache, sakit kepala, dan saya analisis balik apa yang telah berlaku dalam hidup saya. Rupanya bila saya masuk dalam dunia moden, saya jadi CEO, saya jadi senior vice president, saya manage banyak staff, saya manage banyak, a lot of power. Barulah saya sedar bahawa saya telah membawa budaya manusia ni melangkaui daripada keperluan dia. Dalam corporate decision, humankind is separate. Jadi saya stop lah. Saya tak interact dengan orang banyak. Saya tak pergi ke majlis. Orang kata saya ni tak pernah pergi majlis kahwin saudara mara saya di kampung. Tapi pergilah tanya saudara mara saya, apakah saya disifat sebagai seorang yang sombong? Tidak. Saya ni kalau balik jumpa saudara mara saya, walaupun kenduri dia, saya tak pergi. Kalau bumbung rumah mak dia bocor, saya tukar. Dengar saja nak kahwin, daripada Allah mak saya hidup, mak saya akan bagi tahu. Hang telefon mak Lahang ni, pastikan semua benar dah saya telefon. Mak Lang macam ni, tak apa, lembu cek bayar. Orang tak tahu. Cuma kita mengatur perhubungan kita dengan orang ni bukan setakat visibility, setakat berada dekat situ, tapi intangible. Ya, dan visibility kita muncul lah. Nampak saya dengan Faiz ni kawan baik. Saya dengan Faiz ni nak WhatsApp pun susah. Kadang-kadang 3 bulan tengok, rupanya dia ingat aku lagi. Ataupun saya WhatsApp dia reply, hidup lagi, tak mati ni kawan aku. Selain boleh tengok dia hidup mati dekat Facebook lah. Sebab intangible, tiang yang kamu bina dalam sudut yang tak nampak, dia mestilah pukul. Itulah ukhuwah, itulah silaturahim. Bukan visibility, kamu berada dalam majlis kahwin, betul ambil gambar, berfoto apa semua. Jadi saya fikir kata, berhentilah berfikir bahawa hidup ni ada pecah belah yang sangat complicated. Make things simple. Semua benda yang kamu lakukan kerana matlamat. Sebab tu kita hidup ni kita akan banyak pertanyaan sebab matlamat tu tak jelas. Balik pada Dr. Mahathir kata kepada Dr. Khalid, dan Dr. Khalid share dengan saya kata, saya dah dengar lah benda ni 1994. Mahathir cakap kepada Marina Mahathir. Saya interview Marina Mahathir, saya kata, apa pesan bapa you yang paling besar yang boleh kamu bagi dan membantu saya? Jadi dalam hidup ni saya fikir kata, semua bergerak adalah bergerak ke depan. Orang yang ada matlamat tak akan dihentikan oleh umur dia. Ada matlamat nak mati dalam keadaan melakukan benda baik dalam jalan Allah. Senang lah. Kerja ke, pergi masjid ke, pergi mana ke. Dan nak mati dengan dapat husnul khatimah. Senang lah. Takkanlah menjadi penjual buku tak boleh dapat husnul khatimah. Kamu menjadi seorang penulis, kamu menulis tengah malam lepas tu mati kerana perkataan yang baik kamu tulis, takkanlah tak dapat husnul khatimah. Jadi matlamat yang jelas menjadikan kita tak dikabulkan antara simbol masjid ke tanda ibadah. Ulang alik pergi Mekah kan. Macam kawan saya senang dia naik angsa. Dia boleh ulang alik hari-hari pasal dia naik angsa. Saya susah lah. Saya dapat 1 haji 2 umrah dah okey lah. Kawan saya dulu dia tu pun dia meninggal lah. Saya pun tak boleh tumpang angsa dia lah. Dulu boleh tumpang angsa dia. Cuma bawa jaket kulit je sebab nanti angsa tu lalu Karachi sejuk. Smoking kena tebal je kena pakai jaket kulit. Kawan saya lah kata, buat apa susah-susah nak ambil giliran haji tu. Mai belakang rumah aku naik angsa je. Aku pergi Mekah balik hari. Ada dalam YouTube saya cerita pasal dia kan. Dalam cerita Sembarang Legend. So, saya jelaskan kata jangan rumitkan. Sebab tu saya selalu menegur orang muda. Apabila anda berada dalam ruang di mana kurang tindakan, nescaya anda akan dikelirukan oleh fikiran. Orang yang berada dalam ruang tindakan, nescaya dicerahkan oleh fikiran. Ingat orang yang tidak ada tindakan dalam hidup dia, nescaya dia dikelirukan oleh banyak benda yang dia fikir. Okey, fikirannya dikelirukan sebab dia tak ada tindakan. Orang yang banyak bertindak, nescaya fikiran akan menjadi cahaya pada dia. Buat satu tindakan, fikiran datang terangkan kena buat macam ni. Buat satu tindakan gagal, fikiran datang cerahkan macam ni. Buat satu tindakan berjaya, fikiran datang nak berjaya lagi macam ni. Maka fikiran harus menjadi lampu, bukan tempat menjadikan kita keliru. Fikiran mestilah menjadi cahaya yang mencerahkan jalan hidup kita. Berarti bagaimana? Untuk tidak dikalahkan oleh fikiran, mulakan dengan tindakan. Kerana tindakan kemudiannya fikiran ini menjadi alat bantu. Kalau mulakan dengan fikiran, nescaya dia menjadi racun yang sangat-sangat merumitkan. Sudah plan saja tak? Saya pun mula daripada bawah. Okeylah aku dengan SPM sijil penulisan kreatif USM. Mula dengan gaji 635. 5 tahun kemudian saya jadi manager, 7,000 gaji saya. 11 tahun kemudian saya jadi CEO, 25,000. Dan saya bekerja dalam baki pekerjaan saya 15 tahun tanpa pernah mendapat gaji yang lebih rendah
daripada gaji 25,000. Saya start stream, titik rendah tepi jalan balik sampai sana. Dan saya pun tak tahu apa itu kegagalan dan apa itu kejayaan. Katanya balik saya kan titik berjaya, saya pun tak tahu bila saya berjaya. Dan kalau orang tanya saya titik gagal, kerana saya fikir kata setiap kali matahari timbul dan setiap kali bulan hilang di balik awan, kejayaan dan kegagalan adalah benda yang rumit untuk dipikirkan. Kita yang fikir. Yang kita fikir adalah lakukan benda tu, kemudian fikiran bagi kita gambaran macam mana nak buat dia lebih baik. Jadi saya pun tak tahu saya berjaya atau tidak, cuma saya tahu tadi saya naik kereta dengan Noor, kami discuss sama ada nak add on buku baru atau kami migrate sedikit kepada produk lain. Dan kami pun tak mau evaluate. Saya pun tak pernah buat sesi dengan tim saya untuk bercerita kita berjaya atau kita gagal. Kita pun tak pernah buat retreat yang corporate. Dulu kan buat lah bulan 12 kayak sibuk lah, Bali tiket murah, Phuket tiket murah. Untuk pergi retreat kononnya yang bodoh menjadi cerdik. Pergi retreat, lepas tu duk teringat pandai, lepas tu bos duk cakap keuntungan syarikat yang dijangka kan, budak-budak duk teringat dah nak mandi lah apalah. Saya dah tolak lah mitos tu semua. Do things step by step until lepas tu kita solatkan mazhab Imam Syafi'i, sunnah membaca iftitah. Berarti kita keluar daripada sejadah kita dengan membawa iftitah tu sebagai janji kita kepada Tuhan. Dia tak perlu risau apa lah. Sesungguhnya seluruh ibadahku, seluruh apa yang aku buat adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi setiap kali kita iftitah tu feel kita lebih sikit. Saya ada satu orang beritahu kat saya, nasib baiklah saya jumpa orang ni baik, dia tak cukup ilmu. Jadi dia kata lepas angkat takbir tu, peganglah iftitah sebagai sumpah kepada Allah dan tinggalkanlah solatmu dalam keadaan kamu mengingati iftitahmu. Jadi sebab tu bila saya baca terjemahan iftitah, patutlah Hamka memulakan filem di bawah lindungan Kaabah dengan doa iftitah. Dan dulu kita tengok filem Hamka yang pertama, saya tengok bukan di bawah lindungan Kaabah yang sekarang. Saya tengok di bawah lindungan Kaabah yang besi dulu tu. Besi saya dah tingkatan 1, tingkatan 2. Kan opening dia adalah doa iftitah punya terjemahan kan. Dan saya fikir itu ajalah. Jangan complicated ke agama hinggalah agama ni meletakkan kita dalam jalan-jalan yang sangat samar dan kelabu. Sebab dia adalah cahaya. Saya jawab tak soalan awak? Saya takut saya berfalsafah banyak, nanti awak rasa macam brother ni buat aku lagi complicated lah.